Alhamdulillah malam ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Pada malam ini kita akan mula baca daripada ayat 250. Sila baca sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dan apabila mereka yang beriman itu keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah pendirian kami, serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Ayat 250. Baca lagi. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Oleh sebab itu, mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah, dan Nabi Daud yang turut serta dalam tentera Talut membunuh Jalut. Dan sesudah itu Allah memberikan kepadanya Nabi Daud kuasa pemerintahan dan hikmat, serta diajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Dan kalaulah Allah tidak menolak keganasan setengah manusia yang ingkar dan derhaka dengan setengah yang lain yang beriman dan setia, nescaya rosak binasalah bumi ini. Akan tetapi Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada sekalian alam. Ayat 251. Baca. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat keterangan Allah. Kami bacakannya kepadamu wahai Muhammad dengan benar, dan sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Ayat 252. Baca. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Di antara mereka ada yang Allah telah bercakap secara langsung dengannya, dan ditinggikannya pangkat sebahagian daripada mereka beberapa darjat kelebihan. Dan kami berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuatkannya dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada rasul-rasul itu tidak berbunuh-bunuhan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang dibawa oleh rasul mereka. Tetapi mereka bertelingkah dalam hal keugamaan. Maka timbullah di antara mereka orang yang beriman dan orang yang kafir. Dan kalaulah Allah menghendaki, tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ayat 253. Baca. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebagai rezeki, sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli padanya, dan tidak ada kawan teman yang memberi manfaat, serta tidak ada pula pertolongan syafaat. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 254. Jadi itulah beberapa ayat kita telah baca tadi. Bermula daripada ayat 250, masih di dalam juzuk kedua hingga kepada
akhir kita baca tadi masuk dalam juzuk yang ketiga. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu bermula juzuk ketiga. Jadi cerita ni sambungan kepada yang lepas lah. Sambungan kepada yang lepas. Ceritanya panjang. Buat-buat Bani Israel ini minta dengan Nabi mereka supaya lantik seorang raja untuk mereka berperang melawan musuh-musuh, mengambil balik tanah air mereka yang dirampas. Jadi rekas ceritanya, Nabi itu pun cerita Allah telah memilih Talut Tamalika sebagai raja. Di situ banyaklah pula dolak-dalik mereka. Mereka kata Talut itu tidak lebih layak daripada mereka, ramai lagi di kalangan mereka orang yang kaya. Talut itu tidak kaya. Akhir sekali Nabi itu pun cerita kebenaran Talut ini dilantik oleh Allah ni ada bukti-bukti kebenarannya. Kalau kamu nak tengok, boleh tengoklah. Iaitu tabut yang sekian lama hilang daripada kamu tu akan mari dibawa oleh mereka di hadapan kamu. Itu ceritanya. Jadi itulah yang berlaku. Setelah itu mereka pun terimalah, secara umumnya terima. Jadi ini sampai kepada Talut, bawa kepala tentera dia. Dan dia kata, innallaha mubtaliikum binahar. Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Kita akan lalu di situ. Jangan minum. Sesiapa yang minum akan timbul masalah lah. Dia bukan dari kalangan, kecuali kalau minum sedikit. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Kalau seceduk itu boleh minum. Tetapi bila sampai di situ dahaga. Ramailah yang minum. Tinggal sedikit yang tak minum, ataupun minum sedikit tu. Bila dah minum, di situlah jadi masalah. Seperti yang dikatakan oleh Talut. Jadi lemahlah, rasa lemah semangat. Tak ada kemampuan untuk berlawan dengan tentera Jalut dengan tentera-tentera dia yang hebat itu. Tetapi sedikit sahaja daripada mereka kata tidak. Kita boleh lawan mereka walaupun kita tak seberapa, walaupun kita tak ramai. Mereka ramai. Lalu mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa ramai, berapa banyak dalam sejarah ini telah berlaku. Golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Itu kita telah bincang dalam minggu lepas. Jadi di sini tak ada sebutlah sedikit itu seramai mana, tapi kalau dalam hadis ada sebut, iaitu seramai ahli Badar 313 orang saja yang bersama Talut. Salah seorangnya Nabi Daud. Ketika itu tidak lagi dilantik Daud itu sebagai nabi, orang biasa. Salah seorang tentera dia. Jadi Nabi Daud itu berjaya membunuh Talut, ketua orang kafir itu. Dan mereka dah dapat tabut tadi itu, bawa tabut tu pergi perang sekali. Begitu letak di hadapan mereka, sebagaimana sebelum itu mereka duduk buat begitulah. Dan mereka berjaya mengalahkan musuh itu. Jadi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Kalau dalam nota tu, kalau perasan, mana tadi? Kalau perasan nota tu ada sikit saja. Berapa banyak? Yang pernah terjadi, golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah sentiasa bersama-sama orang-orang yang sabar. 431 tu nota tu, saya tambah. Mungkin dalam nota tu tak ada kan? Ada ke tak ada? 431 tu. Ini yang saya tambah sini. Sebenarnya kita boleh tengok di tempat lain juga. Tempat lain menjelaskan lagi apa yang terkandung di dalam
ayat 249 ini. Cuba tengok situlah, boleh tengok dekat apa ni, skrin tu. Memang benar banyak kali telah berlaku dalam sejarah bahawa golongan yang sedikit dapat menewaskan golongan yang banyak. Namun sifat utama yang sentiasa ada pada golongan yang sedikit itu ialah sabar. Wallahu ma'as sabirin tadi sebut di akhir ayat tu. Allah sentiasa bersama-sama orang yang sabar. Memang Tuhan tolonglah Tuhan sedikit, Tuhan tu yang berjayanya. Dan mereka tu yang ramai lagi bersama dengan Talut itu sebab tidak sabar minum air. Padahal ujiannya kata tunya jangan minum air. Minum. Tak sabar tu. Itu salah satu ciri tidak sabar. Kadang-kadang nak jadi tentera tu banyak lagi kena sabar itu, kena sabar ni, kena jaga diri itu, jaga diri, macam-macam lagi syarat-syarat. Jadi kalau air tu pun tak boleh, nak tahan macam mana, itu sabar. Jadi kita boleh tengok di dalam ayat yang lain juga sedikit dikaitkan dengan sabar. Mana sabar tu penting. Hakikat ini juga telah disebut Allah di dalam dua ayat berikut. Maknanya dua ayat ni dengan ayat di dalam surah Al-Anfal ni, dua ayat ayat apa ni? 249 dengan ayat surah Al-Anfal, ia saling mentafsirkan satu sama lain. Kedua-duanya menyebutkan sifat sabar itu penting. Sifat sabar. Baik, baca situ. Aiman. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Bermaksud, wahai Nabi, kabarkanlah semangat orang-orang yang beriman itu untuk berperang. Jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan 200 orang dari pihak musuh yang kafir itu. Dan jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan 1000 orang dari golongan yang kafir. Disebabkan mereka yang kafir itu orang-orang yang tidak mengerti. Ayat 65. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu apa yang telah diwajibkan dahulu. Dan dia mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan. Oleh itu, jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat menewaskan 200 orang. Dan jika ada di antaramu 1000 orang yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan 2000 orang dengan izin Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa bersama-sama orang-orang yang sabar. Ayat 66 surah Al-Anfal. Jadi kalau kita perhati di sini juga ayat ini juga menunjukkan golongan yang sedikit boleh mengalahkan golongan yang ramai. Jumlahnya berkali-kali ganda. Lebih ramai pun boleh menewaskan. Tapi di sini juga disebut sabar. Wallahu ma'as sabirin. Sama seperti ayat yang kita baca tadi. Sifat sabar tu makna penting untuk jadi tentera yang berjaya, tentera yang menang, yang kuat, dapat menewaskan musuh. Sifat nombor satu sekali, kena sabar. Itu sabar. Baiklah. Lepas tu barulah pergi ke sini, baru malam ni. Walamma barazu li Jalut wa junudi. Lepas tu mereka ni tidak lupa tetap ada hubungan dengan Allah. Doa tu tetap ada. Tidak kata bergantung kepada kekuatan zahir semata-mata, kekuatan kebendaan semata-mata. Tidak. Mereka ni orang yang sentiasa ada hubungan dengan Allah. Minta doa sentiasa, tidak putus dengan Allah. Begitulah hendaknya orang-orang Islam ni. Kalau tentera, kalau tidak tentera pun itu juga. Kalau pelajar pun janganlah duduk bergantung dengan kebijaksanaan, kepandaian kita, kecerdasan otak kita semata-mata. Tetapi sebaliknya kita kena juga sentiasa berdoa kepada Allah. Jangan putus hubungan dengan dia. Baru dia bagi pertolongan kepada kita. Ini. Dan apabila mereka yang beriman itu keluar menentang Jalut dan tenteranya,
mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran. Itu kesabaran juga yang disebut. Mana sifat sabar itu sangat penting. Sangat penting. Limpahkanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah pendirian kami, serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Sama seperti di ujung surah Baqarah ni, fansurna 'alal qaumil kafirin. Sama juga di sini. Tolong dalam menghadapi orang-orang kafir. Biar tolong, Tuhan tolong, biar kita menang. Lalu fahazamuhum biiznillah. Sentiasa sebut itu dengan izin Allah. Tadi pun sebut dengan izin Allah. Di dalam surah Al-Anfal yang kita baru baca tadi pun dengan izin Allah. Semua boleh berlaku. Perkara yang orang fikir tak munasabah pun boleh berlaku. Jadi oleh sebab itu mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Sebab kalau nak kira yang sedikit itu tak pandai nak lawan lah. Tak pandai nak lawan. Dan Daud, yang ini Nabi Daud pada masa itu tidak Nabi lagi, yang turut serta dalam tentera Talut membunuh Jalut. Jadi ini ayat ini menunjukkan orang yang baik itu tidak semesti dia tidak pembunuh ya. Pembunuh tanpa sebenar itu yang salah. Kalau membunuh dengan sebenar dalam peperangan itu bagus. Seorang Nabi pun telah melakukan pembunuhan. Kemudian dilantik menjadi Nabi. Maknanya tak ada jadi masalah. Bahkan itu antara perkara yang boleh meningkatkan darjat seseorang itu. Umpamanya Nabi Daud sini, dia dapat membunuh ketua. Ketua orang-orang kafir, musuh itu, iaitu Jalut. Nabi SAW pun ada juga bunuh. Tidak kata orang yang baik ini tidak bunuh orang dengan apa cara sekalipun. Tidak. Membunuh dengan hak lain. Dalam perang memang hak. Tak ada siapa pun kata tak boleh bunuh. Mana-mana, perang dunia mana, pun peraturan mana pun tak ada kata macam tu. Bahkan boleh lah. Kalau boleh bunuh. Tapi kalau dalam keadaan biasa, tak boleh. Dan sesudah itu, Allah memberikan kepadanya, yang di Nabi Daud, kuasa pemerintahan dan hikmah. Al-mulk. Al-mulk makna kuasa pemerintahan dan hikmah. Serta diajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Bila Allah SWT pilih dia untuk jadi pemerintah, penguasa, pemimpin negara, Allah SWT, dan nak jadikan juga dia tu sebagai Nabi, Rasul, maka Allah SWT berikan beberapa perkara yang sebelum itu tidak ada pada dia. Baik, kita ada nota di sini 432. Yang dimaksudkan dengan hikmat di sini ialah pangkat kenabian dan kitab Zabur yang mengandungi pengetahuan tentang rahsia syariat. Itu yang Allah SWT bagi. Al-hikmah di sini dalam Al-Quran dia ada beberapa tempat mungkin berbeza-beza, sesuai dipakai dengan di sini dengan makna ni, di sini dengan makna ni, di sini dengan makna al-hikmah wa atahu Allahul hikmah, makna pangkat kenabian. Al-hikmah juga dengan makna kitab suci. Kitab suci. Tapi di setengah-setengah tempat di dalam Quran disebutkan hikmah diberikan kepada Nabi. Itu makna sunnah. Hadis, sunnah. Ni sebelum Nabi kita lagi tak ada sunnah apa. Yang adanya bagi kitab Zabur, bagi pangkat kenabian. Itu ialah. Ini menunjukkan manusia itu tidak daripada awal lagi. Tidak daripada awal lagi dia tu diberikan pangkat kenabian. Dia pun tidak tahu. Pangkat kenabian itu suatu kurniaan Allah kepada seseorang yang bukan boleh diusahakan, boleh dicari, boleh dipelajari, tak boleh. Tapi kalau lain boleh, kekuasaan al-mulk, jadi raja, jadi presiden, jadi apa, itu boleh. Tapi kalau kenabian, itu tidak boleh. Allah berfirman, Ar-Rajab, إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Bermaksud,
Sesungguhnya kami telah berikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah berikan wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya. Dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, serta nabi-nabi keturunannya, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun dan Nabi Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud, surah An-Nisa ayat 163. Cuba tengok sini. Wa ataina Dawud zabura. Tadi dia sebut wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Allah berikan kepadanya al-mulk dan al-hikmah. Jadi kita nak tahu al-hikmah tu ada apa? Tengok tempat lain. Allah SWT bagi apa pun. Zabura, kitab Zabur. Itu cara tafsir Quran dengan Quran itu begitu. Di sana disebut Allah berikan kepadanya kerajaan dan al-hikmah. Apa hikmah yang Allah SWT bagi? Dalam ayat ni kita tengok Allah telah mengurniakan kepada Daud Zabur. Rupanya al-hikmah itu maknanya kitab suci. Dan nak bagi kitab suci ni dia kena Nabi lah dulu. Melalui wahyu lah, dia sebut dah wahyu tu sebelum tu. Wahyu diberikan kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi sesudahnya, seperti yang ada di sini ya. Begitu cara. Serta diajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Jadi apa yang Tuhan ajar, yang dikehendakinya itu. Tak ada sebutkan di dalam Quran di tempat yang lain. Kita tengok 4:3. Tidak disebutkan di sini apa yang telah diajar oleh Allah kepada Nabi Daud, tetapi ia disebutkan pada tempat-tempat yang lain di dalam Al-Quran. Maknanya yang ada pada tempat-tempat lain mentafsirkan apa yang mujmal, apa yang disebutkan secara borong, secara umum di sini, tidak ada sebut secara khusus. Kita tengok tempat lain, kita nampaklah apa yang Allah ajar tu. Itu maksud, itu istimewa tafsir Quran dengan Quran ni. Kita tengok Quran sendiri. Jadi Allah ajar kepadanya apa yang dikehendakinya. Apa? Dia ajar apa? Tengok sini. Antaranya ialah baca. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Bermaksud, dan kami, yakni Allah, telah mengajarnya Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu demi menjaga keselamatanmu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Surah Al-Anbiya ayat 80. Baca. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud limpah kurnia dari kami, sambil kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melembutkan besi untuknya. Ayat 10. Serta kami wahyukan kepadanya, buatlah baju-baju besi yang luas labuh, dan sempurnakanlah jalinannya. Di samping itu, kerjakanlah kamu, wahai Daud dan umatmu, amalan yang salih. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Sabah ayat 10 hingga 11. Baca. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengurniakan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan mereka berdua bersyukur dengan berkata, segala puji bagi Allah yang dengan limpah kurnianya memberi kami kelebihan mengatasi kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ayat 15. Nabi Sulaiman mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai umat manusia, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung, dan kami telah diberikan segala sesuatu yang diperlukan. Sesungguhnya semua ini adalah limpah kurnia dari Allah yang jelas nyata. Ayat 16 surah An-Naml. Jadi kalau kita tengok 3 ayat ni, jelaslah apa yang Allah SWT bagikan. Dia kata dia bagi kepada Nabi Daud apa yang dikehendakinya. Ajar, Allah ajar. Ajar apa? Kita tengok di sini. Yang pertamanya di dalam ayat ni, di dalam ayat Al-Anbiya ni, kami telah mengajarnya. Kenapa?
telah mengajar. Sebab ayat tadi yang kita baca tadi, ini wa 'allamahu mimma yasha. Wa 'allamahu mimma yasha. Serta diajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Itu yang disebut. Tapi ajarlah berkait dengan ajar. Kita kena cari di dalam Quran tempat lain yang Allah sebut dia ajar. Ikutlah kami. Kalau kami itu maksud dia lah. Atau dia itu maksud Allah. Apa yang dia ajar? Di sini tidak jelas. Tetapi kalau kita tengok pada beberapa ayat yang lain jelas apa yang diajarkan oleh Allah. Dan itu sangat-sangat diperlukan pada masa itu. Dan ia merupakan mukjizat. Ajar itu mukjizat. Mengajarnya membuat baju besi. Sebab itu kata tangan seperti tangan Nabi Daud. Besi pun jadi lembu. Dia pecik, boleh pecik gitu. Seperti kita pecik apa ni? Polystyrene. Jadi besi itu nak pulang ke mana mudah dia. Itu Nabi Daud ni hebatnya. Dan ini orang panggil teknologi. Sesuai dengan zaman tu. Sebab itu ulama-ulama bahas kerja apa ke yang paling utama, yang paling baik untuk kita pilih. Jadi ada beberapa. Ada yang kata pertanian, bidang pertanian. Ada yang kata pertukangan. Ada yang kata perniagaan. Orang yang kata pertanian, kata sebab itu kerja Nabi. Nabi Adam dulu mula bertani. Nabi Adam lah yang mula bertani. Nak hidup dalam dunia ni macam mana? Kena makan. Kena makan. Padi boleh dah, gandum. Tapi tak boleh makan terus dah. Kena tumbuk dulu kalau sampai itu. Sama kemudian mesin lah. Lepas tu kena masak pula, tanam pula. Bukan boleh makan selalu. Jadi itu bahagian makanan. Yang kedua pertukangan. Kata mereka, ulama kata pertukangan yang paling baik. Jadi contoh kalau di kalangan Nabi Daud yang disebut. Ini pertukangan Nabi Daud. Lepas ada yang kata perniagaan paling baik. Sebab apa? Sebab Nabi kita berniaga. Nabi kita Muhammad SAW dia seorang peniaga. Jadi kita kata boleh terima belaka tu. Semua baik belaka. Semua baik belaka. Makanan penting, cukup. Kalau tak cukup makanan, sibuk kita pun beras tak cukup, sibuk kan. Bahagian pertanian, penternakan tak cukup, telur sibuk dah. Jadi itu perlu. Makanan asas lah. Keperluan kita. Tak ada umur boleh hidup lagi kalau boleh makan. Tak ada makanan macam mana? Makanan panjang cerita lah. Nampak besar, rupanya racun semua. Kita harap makan buah, makan apa tu nak segar, nak sihat. Kau banyak penyakit. Itu satu hal pula. Cerita lain panjang dah pula situ tu. Kita nak reka-reka. Jadi bahagian pertukangan tu luas. Sekarang ni teknologi. Dalam peperangan orang buat peluru berpandu, orang buat penangkis peluru berpandu dan sebagainya. Itu pertukangan belaka. Perkembangan, kemajuan dalam bidang itu diperlukan untuk perang. Sebab itu setengah-setengah negara itu dia boleh kaya dengan sebab dia buat ni senjata. Kira jual senjata. Kalau orang dia tak perang, orang yang beli dengan dia, dia tu terang senjata dia negeri orang. Itu senjata. Itu teknologi. Cuma zaman itu kadar tu je lah. Kadar tu pun nak boleh kelembut apa ni besi ni kena masuk dalam relau tu bukan main, merah. Ni tak pakai pecek gitu. Sebenarnya. Pecek gitu. Itu kerja Nabi Daud. Kerja Nabi Daud. Dan dia ambil upah pun. Dia ambil upah. Orang nak baju besi, nak senjata, nak apa dia buat. Dia sendiri pun buat. Jadi pada ketika itu itulah yang diperlukan. Lepas tu setengah-setengah tu kata berniaga. Sebab apa Nabi kita berniaga? Ikut mana-mana pun semua tu perlu belaka. Mungkin di setengah-setengah tempat tu, setengah-setengah keadaan tu ada ketikanya pertukangan lebih. Teknologi, engineering, itu yang lebih mungkin pada ketika-ketika tertentu, tempat-tempat tertentu. Pada ketika-ketika dan tempat-tempat tertentu pula perniagaan, bisnes, orang kata hak tu yang perlu dimajukan. Nak dapat, nak jadi kaya negara, nak jadi makmur, situ kena maju di situ.
Jadi semua tu molek berlaku. Molek berlaku. Kalau ada ketiga-tiga tu lagi molek. Baiklah. Lagi yang Allah SWT kurniakan. Ni Allah SWT kurniakan kepada Nabi Daud. Kami telah memberikan kepada Daud limpah kurnia dari kami. Sambil berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Nabi Daud pergi ke mana? Burung-burung tunggu dia. Mana-mana binatang-binatang tu menyanyi bersama dia. Baca kitab Zabur itu. Dan suara dia tu merdu. Itu salah satu mukjizat Nabi Daud. Suara dia tu merdu. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW kata, Abu Musa al-Ash'ari ni, sahabat dia ni sedap. Suara dia sedap, merdu. Dia telah dikurniakan mizmaran min mazamir Daud. Dia telah dikurniakan salah satu seruling daripada suruling Nabi Daud. Jadi suara sedap ni pun ada kelebihan. Suara sedap. Sehingga orang tu boleh hidup dengan suara dia je. Boleh masyhur, boleh hidup, boleh kaya-kaya senang dengan suara je. Tak perlu susah apa. Jangan suara dia pun menyebabkan kita kalau dengar terdiam semua. Sedap sangat. Tu belum dengar suara Nabi Daud lagi. Baca kitab Zabur lagi. Jadi tasbih ni burung-burung pun tu. Itu keadaannya. Dan kami melembutkan besi untuknya. Ni yang Allah SWT bagi. Dan Allah SWT ajarlah, buatlah baju-baju besi yang luas, lapuk dan seterusnya. Begitulah. Seterusnya kami kurniakan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Daripada sini kita tahu Nabi Daud dan Sulaiman ni dua beranak. Nabi Daud tu ayah, Nabi Sulaiman itu anak. Sebab itu disebut wawaritha Sulaimanu Daud. Sulaiman mewarisi. Maknanya Sulaiman itu kemudian anak Sulaiman. Anak Sulaiman ni anak kepada Nabi Daud itu. Jadi mereka kata ni ayah dan anak ni sesungguhnya kami ni Tuhan kata kami telah mengurniakan ilmu pengetahuan kepada Daud dan Sulaiman. Kepada Nabi Daud dan Sulaiman kami bagi kepada dia. Tuhan kata dua beranak tu. Dan mereka berdua bersyukur dengan berkata, ni hamba yang bersyukur walaupun dia memerintah dan mempunyai kekuasaan yang luas besar, tetapi dia sentiasa bersyukur. Kedua-dua beranak itu. Segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya memberi kami kelebihan mengatasi kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dia sentiasa bersyukur kedua-duanya. Nabi Sulaiman mewarisi. Yang ini mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan Nabi Daud. Maknanya Nabi Daud itu dululah ayah. Dan dia berkata, wahai umat manusia, kami telah diajar. Ni hak Tuhan ajar tadi. Tadi kan kita kata, wa'allamahu mimma yasha'. Allah ajar kepadanya apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki? Apa? Ni antaranya yang diajarkan mengerti bahasa pertuturan burung. Dia ngerti. Burung cakap cara dia faham. Dan dia boleh arahkan burung dan binatang-binatang. Cuma anak dia tu, Nabi Sulaiman tu lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Sehingga semua anak-anak apa dia dengar berlaku, dia boleh faham berlaku, dia boleh jawab, boleh suruh, boleh perintah. Itu Nabi Sulaiman tu sampai ke kemuncak. Begitulah gambaran Al-Quran tentang dua orang Nabi daripada Bani Israel dengan penuh kemuliaan. Digambarkan sebagai hamba yang taat kepada Allah, tapi berbeza dengan Bible, kitab suci Kristian, kitab suci orang-orang Yahudi itu. Dalam kitab tu sendiri mengatakan Sulaiman ni anak zina. Anak zina. Daud ni dia berzina dengan isteri Uriah Hiti. Dan boleh anak tu siapa? Sulaiman ni lah. Teruk. Maknanya orang Yahudi tidak boleh jaga kemuliaan Nabi mereka. Bahkan mereka menafikan Daud ni bukan Nabi pun, bukan Rasul. Mereka tak terima sebagai Nabi dan Rasul. Hanya mereka terima sebagai raja daripada Bani Israel. Dan raja pun yang macam tu. Tak betul tu. Jadi Islam mari membetulkan. Tak betul tu, bukan gitu.
Daud dan Sulaiman ni kedua-dua mereka adalah nabi, rasul yang terpilih, orang yang sangat bagus, sangat baik, sangat taat kepada Allah. Jadi berbeza sangat gambaran yang diberikan dalam Bible yang ada hari ni lah. Yang ada hari ni tu masih lagi sebut benda macam tu. Jadi kalau nak dapat maklumat yang betul tentang nabi-nabi ni, tak dapat tidak, kena kembali kepada Quran. Sebab gambaran yang diberikan oleh Bible tu tentang nabi-nabi ni teruk sangat. Orang biasa tidak macam tu. Usahakan seorang nabi. Dan mereka telah menafikan kenabian daripada dua orang. Itulah apa jasa dia kalau kita nak kata. Apa kebaikan, apa budi baik yang bangsa dia tu, nenek moyang dia tinggal kepada dia. Apa balasan dia? Balasannya dengan menuduh dia ni berzina. Dan ini ada zina. Bahkan jahatnya Nabi Daud itu, dia hantar suami perempuan itu, suami perempuan itu dia hantar pergi perang supaya apa? Supaya mati dalam perang. Jadi senang dia nak senang-senang nak berpoya-poya, nak suka-suka dengan isteri ni. Begitulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Akhir sekali matilah Uriah, mati. Dan Nabi Daud berkahwin dengan dia. Tapi Sulaiman dia boleh sebelum kahwin. Itu cerita dahsyat. Asalnya Nabi Daud tengok daripada istana dia tu, tengok ada seorang perempuan duduk mandi, dia pun terpikat, kena sangat kepada perempuan. Itu gambaran di dalam Bible. Dalam Quran semua tidak ada. Itu Israiliyat. Kalau ada benda dalam kitab kita panggil Israiliyat, tak boleh pakai. Tak boleh pakai, itu tak betul cerita tu. Satu penghinaan terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka ni kata taksub, terlalu kuat semangat kebangsaan dia. Tidak rusak. Dia musnahkan sejarah orang-orang yang baik-baik itu jadi teruk sampai begitu sekali. Dan kami telah diberikan segala sesuatu. Wa utina min kulli syai'. Pada segala sesuatu yang diperlukan lah. Bukan segala sesuatu kapal terbang bagi juga, kapal laut bagi juga, tak ada. Sesuai dengan zaman tu lah. Nabi Sulaiman nak pergi ke mana-mana, naik awan. Sesuai dengan masa tu lah. Gitu. Tapi kalau kita naik awan pun teruk juga tak? Angin derah tu dah. Jatuh. Tak tahu kita jadi ke mana dah. Jadi walaupun dia kata naik awan pun, naik awan cara mujizat dia. Tidak naik kapal terbang, tak ada kapal terbang masa tu. Tetapi dia naik awan. Nak pergi mana-mana naik pergi. Itu Nabi Sulaiman. Itu yang Allah SWT ajarkan. Itu yang Allah SWT kurniakan. Sebahagiannya dikurniakan kepada kedua-dua anak dan ayah itu. Dan sebahagian lagi dikurniakan kepada anak itu lebih lagi daripada ayah. Lebih lagi daripada ayah. Wa waritha Sulaiman Daud. Sulaiman mewarisi Daud. Mewarisi ini mewarisi apa? Mewarisi kenabian dan kerajaan. Itu kita baca tafsir kita ahli sunnah molek. Betul molek kedudukannya. Kalau kita baca tafsir Syiah, dia kata Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Ni menunjukkan Nabi itu ada tingkap saka juga, kata dia. Kutu pula begitu. Jahat Abu Bakar tak bagi kepada Fatimah saka dia. Sebab Nabi ni dalam Quran kata waritha tu mewarisi lah. Tingkap saka lah. Kutu pula dia begitu. Kalau kita ikut era lah, baca cara Syiah, tafsiran Syiah, tak ada molek. Semua tak molek. Nabi-nabi pun tak elok. Dia jadi sebuah Yahudi. Nabi-nabi pun tak comel. Gitu. Sebab apa? Dia kata, ni ayat Quran kata. Kamu kata Nabi tidak menerima pusaka. Nabi tidak mewarisi, tidak meninggalkan pusaka. Itu hadis kata dia. Hadis kamu buat kata dia. Main dengan Syiah. Dan betul lah. Quran ni kata dia. Terus cakap hadis tu Quran. Wawarisa Sulaiman. Apa makna? Nabi Yahya mewarisi ayah dia Zakaria. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Yarithuni, waritha yarithu. Mewarisi. Ada pusaka kata dia. Ada pusaka.
Jadi ini menunjukkan Nabi ini ada 3 pesaka. Dah sumpah kita lah kalau anak boleh 3 pesaka. Nabi pun anak dia boleh 3 pesaka. Lepas tu jahat Abu Bakar sajalah. Tengok. Dia pergi situ. Jahat Abu Bakar tak bagi. Sepatutnya Fatimah tu dapat. Pesaka Nabi tu. Harta tanah Fadak, sibuk dengan tanah Fadak. Dah. Sepatutnya boleh harta banyak lah. Tengok. Dia gambarkan anak Nabi ni terlalu kebendaan. Kerana Abu Bakar tak mau bagi, tak mau cakap. Tak bercakap sama mati dengan Abu Bakar. Itu kebendaannya. Anak Nabi ni. Sedangkan Nabi ajar sepanjang hayat dia. Tak ajar mementingkan nampak kebendaan di dunia ni. Nabi tak ajar begitu. Mari dia ajar begitu. Jadi anak Nabi tu marah kerana tak bagi harta. Sebab kita lah berebut harta kan tak bagi pesaka jadi memasan adik-beradik. Sampai begitu gambaran dia. Dan jahat saya nak wakar tak bagi. Dia tidak fikir. Kalau dia tu cerdik sungguh. Anak Abu Bakar tu siapa? Isteri Nabi kan. Dengan dia kata Nabi ni tidak meninggalkan pesaka, anak dia sendiri pun tak boleh. Kalau tidak anak dia boleh juga. Maknanya Abu Bakar tak fikir tu. Bukan kerana kalau kita kata untuk kepentingan dunia lah, sepatutnya dia terima lah. Macam kata boleh juga anak dia. Bukan anak dia isteri Nabi. Tapi dah memang tak boleh. Memang tak boleh. Lepas tu ayat ni Nabi Sulaiman mewarisi Daud. Apa lebihnya kalau nak cerita? Memanglah anak mewarisi ayah. Kalau harta, apa lebihnya? Orang lain pun lagu tu. Anak menerima pesaka ayah, apa lebihnya? Lebihnya begini. Kalau Nabi Daud tu ramai ada anak. Yang lain tak jadi Nabi. Tidak jadi raja. Ni Tuhan pilih. Itu maksud mewarisi tu. Mewarisi takhta. Sebab tu bahasa ni jangan duduk kata warisi ni mesti pesaka dah. Tidak. Kamu warisi takhta, mewarisi takhta, mewarisi pangkat. Kalau kita kata anak ni mewarisi Nabi Daud, tak payah sebut tu, itu dunia tu. Quran ni tidak menggambarkan Nabi ni mementingkan dunia sampai begitu, tidak. Lepas tu Nabi Daud ni apa sebut Sulaiman? Anak dia lain tak boleh ke? Kalau pesaka semua, pesaka harta. Sebut apa? Sulaiman seorang kau boleh pesaka. Anak yang lain pun sepatut boleh. Ni menunjukkan pesaka ni pesaka lain. Pesaka ni pesaka lain. Tetapi peningkatlah suatu ketika dulu ulama-ulama kita pun bila mari kita nasihat. Sekarang ni alhamdulillah banyak selesai. Orang faham dah. Orang tahu. Ni penyakit dia. Menyebabkan jadi habis tak molek. Bukan sahabat saja, Sayyidina Abu Bakar saja tak molek. Nabi-nabi pun tak molek juga. Apa tak payah molek? Siapa jadi keliru gitu? Nabi-nabi apa tak cerita dengan baiknya, cerita dengan biar je lah. Siapa jadi keliru? Jadi nabi-nabi itu pun tak elok. Semua tak elok. Gitulah. Baik. Mana tadi? Dan kalaulah Allah tidak menolak keganasan setengah manusia, yakni yang ingkar dan terhaka dengan setengahnya yang lain, yakni yang beriman dan setia, nescaya rosak binasalah bumi ini. Akan tetapi Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada sekalian alam. Baik, kita ada nota di sini 434, kita ambil nota sajalah. Antara kerosakan yang mungkin berlaku. Apa kerosakan tu? Di sini dia sebut nescaya rosak binasalah muka bumi ini. Apa kerosakan itu? Kerosakan yang mungkin berlaku kerana keganasan manusia yang ingkar dan terhaka kepada Allah ialah apa yang disebutnya di dalam surah Al-Hajj. Di bawah ini baca lagi. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Bermaksud, iaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, kecuali kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah, dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengah yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja kaum Nasrani dan tempat-tempat sembahyang kaum Yahudi dan juga masjid-masjid orang Islam, dan sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya. Sesungguhnya Allah pasti menolong sesiapa yang menolong agamanya, yakni agama Islam. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Surah Al-Hajj ayat 40. Jadi antara kerosakan yang mungkin berlakunya inilah yang disebut dalam ayat yang lain. Umpamanya kita boleh tengok benda ni, Rusia apabila memerintahkan, dia dasar kerajaan dia tak percaya kepada agama, tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Tuhan. Apa jadi? Kan? Masjid-masjid itu ini suatu ketika dahulu dia jadi stesen, dia jadi museum, dia jadi itulah mana. Itu kerosakan yang berlaku. Tak ada langsung dah kehormatan tempat-tempat ibadat ni. Tak kira lah ibadat apa pun. Itu contohnya kita boleh tengok zaman komunis lah, sosialis Rusia tu. Lama juga memerintahnya. Dan kuatnya lepas satu negara Islam jatuh. Jadi hilang daripada peta muka bumi, orang pun tak tahu. Akhir-akhir ni setelah dia berperang dengan kelompok mujahidin Afghanistan jatuh satu demi satu kerajaan dia. Merdeka satu demi satu. Dan itulah barulah kita tahu Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, semua tu duduk dalam Rusia. Semua duduk dalam Rusia. Selama mana? Lama memerintah. Jadi orang Islam pun nak baca Quran pun takut. Tak boleh nak ingat kepada Allah. Tak boleh nak sembahyang jemaah, nak apa semua, tak boleh. Ini antara kerosakan yang boleh berlaku di muka bumi ini. Tapi akhirnya mereka pun jatuh. Tak ada 100 tahun. Mereka sendiri yang jatuhkan sistem itu. Rupanya sistem itu tidak memberi apa-apa kepada manusia. Bayangkan dalam masa itu selama mana manusia kerugian, manusia tertindas, manusia dizalimi, manusia dibunuh. Tak ada masa-masa. Akhirnya mereka sendiri pun tolak. Tak mahu terima sistem. Kerana sistem inilah kita tak maju. Akhirnya. Tapi satu ketika dahulu, fitnah ini tersebar juga ke negara Islam. Negara-negara Islam pun habis nak jadi sosialis. Cuba tengok Mesir, zaman Jamal Abdul Nasir, ke arah sosialis. Parti Ba'as di Syria, lama mana sosialis. Siapa sekarang? Iran, sosialis. Indonesia satu ketika dulu Soekarno, antara sebab katanya diguling Soekarno sebab dia nak ke situ. Jangan pengaruh dia. Kuat. Batil pun sampai satu masa dengan sendirinya hilang. Mereka pun tak mahu. Patung-patung yang mereka buat begitu besar, patung Stalin, patung Lenin itu akhirnya mereka sendirinya terbalikkan. Gitu cerita manusia ni, sejarah manusia. Tapi ketika tu tak kira lah. Orang Islam yang terpengaruh dia sosialis baguslah. Nak kempen orang Islam macam mana? Kempen orang Islam sosialis ni ekonomi saja. Jadi tak sempurna Islam sahaja. Jadi apa? Islam sosialis. Ulama-ulama kita lah, di Mesir yang tulis Al-Ishtirakiyatul Islam. Al-Ishtirakiyatul Islamiyah. Islam sosialis. Maksudnya dia bataskan Islam tu kat ibadat, upacara, puasa, haji, sembahyang itu saja. Adapun dari segi ekonomi, ikut sosialis. Begitu, sampai begitu sekarang. Itulah antara kerosakannya. Kerosakannya apa? Kerana orang tu kata Allah, dia dibunuh, dia diseksa, dia macam-macam lah, diskriminasi dalam negara itu. Itulah kerosakannya. Tak ada kebebasan. Nescaya rosak binasalah bumi ini. Akan tetapi Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada sekalian alam. Sampai masa dia akan jatuhlah. Hak mana nak jatuh? Naiklah pula. Sekarang ni orang Islam naik. Orang takut. Kepada orang Islam, mana takut je lah. Mana suka tu suka dah. Sebab Islam semakin naik. Mana-mana pun orang nak Islam. Masuk Islam ramai-ramai. Di sana sini. Baru orang nampak sekarang. Tapi ambil masa lah.
Setelah jatuh beratus tahun, ambil masa. Baik, lepas itu tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat, ini keterangan Allah, kami bacakan kepadamu wahai Muhammad dengan benar. Dan sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul yang diutuskan Allah, yang diutuskan oleh Allah. Kami bacakan kepadamu. Jadi semua tadi ayat Quran itu Tuhan bacakan. Sebab itu dipanggil tilawah. Natluha. Tala yatlu tilawah. Sebab itu Quran ni kalau baca Quran apa tilawah. Di sini pun disebut natluha, bukan naqra'uha, tapi natluha. Kami baca. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu. Itu fi'il amar. Bacalah. Dia tidak kata iqra', utlu. Itu istilah khusus untuk baca kitab suci. Kami bacakannya kepadamu dengan sebenar atau dengan benar. 435. Baca melalui Jibril. Tuhan baca tu melalui Jibril. Seperti tersebut di dalam firman Allah berikut. Bukan Tuhan baca tu dengar bunyi Tuhan baca begitu, dah. Melalui Jibril. Sebab itu kita tengok di sini baca Tuhan baca tu dengan perantaraan kau macam mana? Dengan perantaraan. Ini cuba kita baca ini. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, orang yang memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah dan mengesahkan kebenaran kitab-kitab sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 97. Jadi yang menurunkan ke atas hati Nabi itu Jibril. Jadi Jibril lah yang baca tu. Jibril baca. Nabi terima tu begitu dah. Ayat tu begitu dah. Jibril baca begitulah. Tidak seperti hadis ya. Hadis itu wahyu juga daripada Allah juga, tapi ayatnya itu perkataannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini tidak. Jibril bawa tu begitu dah, Nabi hanya baca saja. Dan sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul. Sebab itu Allah SWT bagi wahyu, turunkan kitab suci kepadanya. Sebab dia tu rasul. Bila rasul, gitulah keadaannya. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir bahawa engkau bukan rasul. Ini sebagai bantahan. Sebagai bantahan kepada orang kafir. Kata-kata orang-orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dirakamkan Allah di dalam ayat ke-43 suratul Ra'd berikut. Baca. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Bermaksud, dan orang-orang yang kafir itu berkata, engkau bukanlah seorang rasul dari Allah. Katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu dan juga disaksikan oleh orang-orang yang ada ilmu pengetahuan mengenai kitab Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 43. Jadi bukti Nabi itu rasul, cukup Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Sentiasa Allah SWT menunjukkan mukjizat Al-Quran itu. Sehingga sampai sekarang ni pun tak payah ke lain. Orang baca Quran masuk Islam. Dan kalau nak tahu betul ke tidak betul Rasul, orang yang ada ilmu tentang kitab-kitab suci, Allah dia tahu. Dia tahu. Jadi di sini wa innaka laminal mursalin. Adalah ayat ni kan kita baca, cuba tengok ni. Ni wa innaka laminal mursalin. Kepada orang yang tak belajar balaghah, dia tak berapa faham tu. Tak berapa faham. Kenapa dalam ayat ni Allah SWT takkidkan inna. Kalau kita kata begini, ayat biasa. Anta rasulun minar rusul. Anta rasulun minal mursalin. Boleh. Gitu. Ayat biasa.
Tapi kenapa Allah SWT takkidkan, mana kuatkan sesungguhnya? Kenapa? Lepas tu, la minal mursalin. Lam ni orang panggil lam takkid juga. Benar-benar, kau benar-benar, kau memang, sesungguhnya engkau memang, gitu. Atau benar-benar salah seorang rasul. Kenapa dia takkidkan begitu? Ini kena perhati ya, kena perhati. Sebab tu nota ni kena perhati sikit ya. Kewajaran penggunaan dua kata penguat yang ditakkid di bahagian kedua ayat ke-252 di atas, iaitu inna dan lam, laminal mursalin. La ialah kerana memang telah ada orang yang menolak dan mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ayat ke-43 surah Ar-Ra'd yang dikemukakan tadi. Sebab bahasa Arab ni, kalau orang tidak tolak, tak boleh tiba-tiba nak kata sesungguhnya. Sesungguhnya setelah orang tolak, setelah orang menafikan, barulah ada sesungguhnya. Baru benar-benar, barulah ada benar-benar, sungguh, memang. Kita nak sebut memang ni, dia kena ada dah dulu. Terlebih dahulu tu orang menolak dulu benda tu. Sebab itu, wa innaka laminal mursalin. Adakah tidak orang yang menolak kerasulan Nabi? Memang ada lah. Dalam Quran sendiri sebut lasta mursalah. Orang kafir kata lasta mursalah, kamu bukan rasul. Bagaimana menolak? Ingkar. Bila ada ingkar, barulah betul. Ada takkid. Kalau tidak, dalam percakapan biasa ni, tak perlu tiba-tiba sesungguhnya saya makan nasi. Tak perlu. Saya memang makan nasi. Tak perlu tiba-tiba gitu. Kalau tak ada kata apa-apa, kita boleh saja kata saya makan nasi. Itu saja. Tapi kalau ada orang yang menafikan kita makan nasi, dia tidak makan nasi. Barulah kita kata, tak, saya memang makan nasi. Sesungguhnya saya makan nasi. Dia kena ada orang yang menolak dulu. Jadi sini adakah yang menolak? Kita tengok ayat lain. Memang ada lah yang menolak, yang mengingkari kerasulan Nabi. Nabi kita, lasta mursala, kau tu Nabi kita lah, bukan rasul. Jadi patutlah Allah SWT dalam ayat ni, dia kata innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau memang salah seorang daripada rasul-rasul. Barulah kena. Kalau tidak, tiba-tiba mula-mula sekali tak ada apa-apa pun, tak ada angin, tak ada apa, tiba-tiba kita kata berlaku. Tidak gitu. Lepas tu kita kena tengoklah. Sebab tu kita kena faham tafsir ni. Surah Baqarah tu Madaniyah ke Makkiyah? Madaniyah. Ni surah Ar-Ra'd ni, berapa banyak lagi surah-surah Makkiyah sebelum ini yang menunjukkan orang kafir memang menafikan, menolak, mengingkari kerasulan Nabi kita. Jadi patutlah kalau Allah SWT menguatkan, dia bukan kata Muhammad itu rasul aku. Dia tidak kata begitu. Muhammad itu salah seorang rasul. Dan sesungguhnya kau. Dan dengan itu menghiburkan juga Nabi. Manusia ni sifatnya, manusia ni kalau banyak-banyak orang tu tolak, orang ni pertikai, orang ni, mungkin terjejah juga dia, tergugat juga. Tapi Nabi ni tentu tidak serupa kita. Kalau kita ialah boleh tergugat tu. Padahal kita tidak salah. Tapi dah semua orang kata salah. Lama-lama kita pun jadi ragu dengan kita sendiri. Itu Allah SWT nak meyakinkan, nak memastikan kepada Nabi nya jangan ragu, jangan apa. Tak usah duduk terpengaruh dengan kata-kata orang itu. Itulah sebabnya digunakan inna dan lam di situ. Kalau tidak, kenapa? Sebelum pada itu ada kau cerita orang menafikan kerasulan Muhammad? Tak ada pun sebut di sini. Sebab itu kita kena tahu hubungan ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Mana seseolahnya ayat yang kita baca tu setelah adanya sekian banyak penafian, penolakan dan pengingkaran daripada orang kafir terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Barulah wajar. Baik. Kita pergi masuk juzuk yang ketiga ni.
Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain, yakni dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Jadi rasul-rasul ni ramai. Kau salah seorang daripada rasul, okey. Lepas tu rasul-rasul ni dia tidak sama kelebihan. Maksudnya mukjizat yang Tuhan bagi kepada masing-masing tak sama. Mukjizat itu merupakan kelebihan kepada rasul-rasul. Dan dia ada benda tu. Dia ada benda tu. Contohnya kalau kita tengok sebelum ni, bila orang pertikaikan Nabi tu, dia tak sebut pun Nabi. Bukan Rasul. Rasul ni lebih lagi. Nabi ni. Nabi. Minta dengan Nabi itu, minta lantik raja. Lalu dia kata, Inna Allah astafahu alaikum. Dia kata Allah SWT pilih dia. Talut itu untuk jadi raja kepada kamu. Dia boleh sebut. Lepas tu, dia sibuk-sibuk. Ya ke ni? Akhir sekali dia kata, tabuk yang hilang berapa lama daripada kita tu akan lari. Tepat. Ini bukti Talut itu benar. Puak-puak dia duduk tunggu lama dan rumah semangat. Tak ada tabuk itu. Puak-puak dia. Tiba-tiba mari. Tu. Seorang Nabi ni dia ada kelebihan-kelebihan itu. Sehingga dia kata, dia menyebabkan jadi terpegun semua. Boleh. Terbuka. Itu seorang Nabi ya, dia sebut. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut. Itulah ayat yang kita telah baca. Nabi mereka disebut. Nama pun tak sebut. Nabi mereka. Bukan Rasul pun. Nabi itu pun setara tu dah. Kelebihan dia. Kita dapat tengok lah situ. Dapat tengok. Ni Rasul. Nak ceritanya ada Nabi, ada Rasul. Rasul ni lebih tinggi lagi. Walaupun begitu mereka mendapat kelebihan yang berbeza-beza. Jadi itu sesuai dengan hikmat, dengan kehendak Allah di zaman masing-masing. Di zaman masing-masing. Nabi ni dia bagi begini, Nabi ni dia bagi begini. Tidak sama. Minhum man kallama Allah. Ini Tuhan sebut kepada kita antara mukjizat. Nabi-nabi dia tak sama. Rasul-rasul. Di antara mereka ada yang Allah telah bercakap. Telah bercakap pada secara langsung dengannya. Telah bercakap. Man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. Kallamahu Allah. Tapi kita bubuh dalam bracket itu secara langsung dengannya. Mubasyaratan. Secara langsung. Bukan dengan perantaraan. Tadi kan Quran itu Tuhan kata kami baca kepada kau. Baca langsung. Tidak dengan perantaraan. Kita tidak dakwa Nabi mentah-mentah Nabi kita jadi lebih lagi. Yang bukan hak dia pun kita kata memang dia dengar secara langsung. Telah bercakap secara langsung dengan Allah. Tidak. Kita tak kata begitu. Itu melalui Jibril. Melalui Jibril. Ada yang Allah telah bercakap. Maksudnya dengannya. Secara langsung. Dan ditinggikannya. Yang dipangkat sebahagian daripada mereka. Beberapa darjat kelebihan. Dan kami berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat. Dia sebut nama Isa ibni Maryam. Isa anak Maryam. Pelik tu. Orang lain bin tu bin ayah. Dia ni binmu. Itu nak menarik perhatian semua tu. Beberapa mukjizat serta kami perkuatkannya dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril. Baik, kita tengok setakat itu dulu. Di sini, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain. Adalah kelebihan-kelebihan yang tersendiri setiap orang Rasul itu daripada yang lain. Dan masing-masing Nabi itu Rasul yang lain tak akan macam cemburu ke, dengki ke, nak rebut ke. Tidak begitu. Tidak begitu. Contohnya Nabi kita. Nabi kita ketika duduk sembahyang, Iblis, syaitan mari nak ganggu. Boleh dia nak berkah, dia kata. Berkah Iblis. Boleh. Dalam hadis lah.
tapi aku ingat kepada doa saudara Sulaiman. Dia telah minta dah tu. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia minta tu, ya Allah, kurniakanlah kepada kerajaan yang tidak ada orang lain layak mendapatnya sesudah. Jadi kerajaan mana ayat dia ni termasuk jin, syaitan, makhluk-makhluk yang Nabi kita pun tidak gitu. Jadi Nabi tidak nak rebut. Dia ingat, biar. Itu kelebihan dia. Itu cara Rasul-Rasul. Tidak nak rebut. Tidak kata nak mendakwa. Akad dia lebih. Seperti setengah-setengah orang itu kan. Dia akad syekh dia. Dia akad dia kata Nabi Mi'raj sekali je. Dia 10 kali. Syekh dia. Ni mari pula guru tarekat dia kata 10 kali. Tu guru aku 1 kali Mi'raj. Habis. Duduk berlawan. Pada angkat tu kita orang Islam diajar tidak begitu. Baca Quran, mengaji Quran tidak begitu. Baca hadis, mengaji hadis tidak begitu. Nabi-Nabi ni tidak ajar begitu. Umat dia tak ada perebutan itu. Sebab itu Nabi tidak berkah. Kalau nak kira nak berkah boleh dia tu. Itu kalau baca dalam hadis Bukhari apa adalah tu cerita tu. Sebab Nabi Sulaiman minta dah. Dia ke dia. Lepas tu Nabi Yusuf, Nabi itu kan ada masing-masing. Di antara mereka ada yang Allah telah bercakap. Ini yang disebut di sini. Maksudnya secara langsung dengannya. Baik. 437. Kita ambil nota 437. Walaupun di dalam ayat ini tidak disebut nama Rasul yang Allah bercakap secara langsung dengannya, tetapi namanya tersebut di dalam beberapa ayat yang lain. Antaranya 2 ayat di bawah ini, kita boleh tahu siapa yang dimaksudkan di permulaan surah juz yang ketiga tadi, yang Allah sebut minhum man kallam Allah. Disebut umum gitu. Di tempat lain disebut. Baca Aiman. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Bermaksud, dan kami telah mengutuskan beberapa orang rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Dan Allah telah bercakap dengan Nabi Musa secara langsung tanpa perantaraan. Surah An-Nisa ayat 164. Baca. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Bermaksud, Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu melebihi umat manusia yang ada pada zamanmu untuk membawa perutusanku, yakni kitab Taurat, dan untuk berbicara langsung denganku. Oleh itu terimalah apa yang aku kurniakan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Nabi Adam juga seorang rasul yang Allah telah bercakap secara langsung dengannya. Firman Allah ini adalah bukti. Baca lagi ayat. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Bermaksud, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga ini, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya, apa sahaja kamu berdua sukai, dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 35. Jadi kalau kita tengok di sini, minhum man kallam Allah itu beberapa orang yang ada sebut di dalam Al-Quran. Nabi kita tidak disebut. Tak perlulah kita duduk nak akak tu. Nabi kita pun ada. Ada berdasarkan hadis, tidak Quran. Berdasarkan hadis pada malam Mi'raj itu. Itulah yang dimaksudkan dengan min wara'i hijab. Maka dari basyarin ayyukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya biidnihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim. Ayat itu menyebutkan cara-cara dapat wahyu. Jadi yang dapat wahyunya kalau berdasarkan hadis-hadis min wara'i hijab, maknanya tanpa perantaraan, terus dengan Allah.
Bila malam Mi'raj. Tidak melalui Jibril, sebab Jibril tinggal di bawah. Jibril kat Sidratul Muntaha. Lepas tu Nabi pergi sendiri, atas lagi. Jadi dia bercakap dengan apa tu? Dia kiranya cakap dengan Allah, Tuhan bagi semayang begini-begini. Fardu. Itu pada ketika itu. Nabi bercakap dengan Allah secara langsung. Dengan bahasa Allah. Yang tidak boleh dibayangkan. Tidak boleh diserupakan. Hanya sebagaimana Nabi Musa faham, Nabi kita pun faham. Boleh jawab, boleh tanya, boleh dengar, begitu. Tapi Nabi Musa ni pelik. Sebab apa? Allah SWT bagi lidah dia tu keras lidah. Sebab apa? Masa kecil dia makan bara api kan? Pak Fir'aun, masa Fir'aun pera dia tu, jaga dia tu, masa kecil. Jadi lidah dia ni keras. Dia tidak fasih, Nabi Musa. Dia tidak fasih. Kerana itu pun dia minta dengan Allah SWT. Dalam Quran sendiri sebut, minta dengan Allah supaya Allah lantikkan amal dia. Nabi Daud, huwa afsa'u minni. Dia lebih fasih daripada aku. Dalam Quran sendiri. Sebab nak bercakap ni, kuasa percakapan itu penting. Bahasa tu, percakapan itu penting. Dalam dakwah, dalam apa. Nabi Musa minta. Dan Allah SWT lantik. Nabi Harun itu. Dalam takdir Allah tu ada dia tu Nabi Harun tu akan jadi Nabi juga. Tapi dalam kenyataan ini, setelah Nabi Musa tu minta, maka Allah SWT nanti. Sebab apa? Sebab lidah dia tu tidak fasih. Tapi yang tidak fasih itulah dalam sekian amal Rasul. Yang tidak fasih, Allah SWT bagi boleh bercakap dengan dia. Kan belik. Kurniaan Allah tu belik. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah SWT benar-benar bercakap. Kita tahu mana Allah SWT benar-benar bercakap. Kalau orang belajar bahasa Arab, mudah saja. Taklima itu ada selepas itu. Bukan kallamahullah. Kallama Allah Musa, bukan begitu. Tapi taklima ada. Itu makna bercakap sungguh. Bercakap sungguh. Bukan bercakap dengan perantaraan, bukan bercakap dengan isyarat, tidak. Sama juga di sini disebut lagi, sesungguhnya aku telah memilihmu melebihi umat manusia untuk membawa perutusanku dan untuk berbicara bikalami. Aku pilih kamu melebihi orang lain itu apa? Dalam boleh bercakap dengan aku bikalami. Di situ kita nampak ini satu keistimewaan. Dan ini disebut di dalam Al-Quran. Kita kata iya. Cuma Nabi kita ada ke tidak bercakap? Ada. Dalam Quran ada sebut? Tak ada. Tak ada. Dalam Quran sebab gini, semua Quran yang sampai kepada Nabi itu dia au yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Itu bahagian yang ketiga. Semuanya melalui Rasul. Rasul itu menyampaikan apa? Sebab ta'rif Quran pun yang dibawa oleh Jibril. Semua tak ada satu ayat yang dikecualikan. Mana? Dengan perantaraan Jibril. Yang dalam bahasa Arab tu Jibril lah. Begitu dah. Begitu. Bukan Nabi SAW dengar sendiri suara ataupun bahasa percakapan Allah itu. Tidak. Dalam Quran ni tak ada sebut. Tapi ada berdasarkan hadis. Jadi itu kita tak payahlah kita kata jadi kuranglah Nabi kita. Tidak. Dalam bab tu satu saja. Dia lebih. Sebab kita kata markah biasa dah. Budak-budak biasa dah. Markah tu dia tinggi markah. Tapi apa dia tidak boleh nombor satu? Sebab mata pelajaran tu saja dia lebih. Hak lain dia kurang. Hak ni walaupun dia mata pelajaran tu tidaklah setara tu. Tidaklah 100%. Kita kata. Tapi secara keseluruhan dia lebih. Jadi lebih juga. Jadi yang tidak dapat hak tu, mata pelajaran tadi tidak dapat 100% pun jadi dapat nombor satu juga. Sebab kira markah keseluruhan. Gitu maksudnya. Jangan kira itu saja. Kalau kira itu saja memang lebih lah. Itu orang panggil kelebihan juz'i. Kelebihan yang bersifat juz'i lah. Bahagian tu lebih. Bukan semua bahagian. Jadi kalau kita nak kira banyak lah kita kata
suruh apa jin, suruh syaitan, suruh apa pergi buat kerja untuk dia. Nabi Sulaiman hebat. Boleh bercakap dengan burung, boleh bercakap dengan semut, apa semua boleh faham. Nabi kita tidak disebut siapa begitu, tak ada sebut. Tak ada dalam hadis yang sahih pun. Tapi kita kena faham macam tadi lah. Keseluruhan. Keseluruhan. Jangan faham dari sudut-sudut tertentu. Sudut-sudut tertentu tu tidak. Yang paling pentingnya syariat yang lain semua mansukh. Ini kelebihan Nabi kita. Kitab-kitab mereka pun sudah diubah. Boleh diubah. Telah diubah. Macam mana? Bible tu. Kitab suci itu. Kitab suci itu. Tapi dalam kitab suci itu yang ada cerita tadi tu. Telah diubah. Dah mansukh, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Walaupun setengah-setengah ajaran dia yang umum, akhlak mulia apa tu, cerita lain. Syariat, tak boleh pakai. Syariat Nabi kita dah itu sampai bila-bila. Sampai kiamat. Tak ada dah Nabi lain. Itu kelebihan tu. Dan Quran itu ada. Terpelihara. Tak boleh nak ubah. Tak boleh nak baiki. Tak boleh nak pindah. Buat macam mana. Tak boleh nak lawan. Nak mengatasi. Tak boleh. Itu kelebihan tu. Kitab suci dia tidak dimansuhkan. Kitab suci dia sampai kiamat. Sampai bila-bila. Kitab suci dia tu dibaca. Dihafal oleh sekian ramai orang. Tak ada kitab lain macam tu. Kitab lain tak ada. Nabi Sulaiman boleh menguasai jin, boleh menguasai syaitan, boleh menguasai umat Muhammad, boleh baca ayat Quran. Jin lagi celudak, syaitan lagi. Tak payah Nabi Sulaiman, umat dia baca Quran tu. Tak boleh pergi dengan Quran. Situ kelebihan apa tu? Kelebihan Quran. Kelebihan Quran. Nabi Adam juga, okey. Itu kami berkata, wahai Adam. Jadi Tuhan kata kepada Adam, Nabi Adam dengar ke tidak? Dengar perantaraan ke tu? Tak ada perantaraan. Secara langsung tu, wahai Adam. Kamu duduklah di sini. Maknanya Nabi Adam berdasarkan Quran. Jadi kita ni, akidah kita ni bukan Quran saja. Kita tengok juga hadis apa semua tu. Begitu. Bila kita tengok hadis, kita tahulah. Jadi di sini Allah SWT sebut nak menunjukkan kelebihan orang ni. Bukan bermakna orang lain tak ada peluang langsung, tak pernah berlaku kepada dia. Tidak. Bukan makna menafikan. Cuma dalam Quran disebut ni. Itu yang kita buat. Dalam Quran. Dan ditinggikan pangkat sebahagian daripada mereka 83. Antara Rasul yang ditinggikan darjatnya oleh Allah melebihi orang-orang lain ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ayat di bawah ini adalah sebaik-baik buktinya. Baca ayat. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Bermaksud, dan pada sebahagian dari waktu malam, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Baca lagi. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Bermaksud, dan tiadalah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai rasul pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat itu. Surah Sabah ayat 28. Baca. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya, diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia, supaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Surah Al-A'raf ayat 158. Okey.
Jadi kalau kita tengok Nabi kita tu kan, apa kelebihan dia? Antaranya kelebihannya apa? Diutuskan dia untuk sekalian manusia, bukan untuk bangsa tertentu. Dan sampai kiamat, selama mana pun manusia akan datang ni, kira-kiranya lebih ramai daripada umat-umat yang lain. Semuanya terikat dengan syariat Nabi kita. Dan memang jelas disebutkan diutuskan untuk manusia sekaliannya. Adapun nabi-nabi lain yang hebat, dia lebih pun dia untuk satu kaum, untuk satu kumpulan sahaja. Kalau ada pun disebarkan agama dia tu kepada orang lain, itu orang pandai-pandai lah perluaskan ajaran dia. Padahal ajaran dia tu untuk satu golongan sahaja, bukan untuk sekalian manusia. Tiba-tiba disebarkan kepada sekalian manusia, itu dah tak betul lah tu. Misalnya ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa misalnya, tak boleh. Itu untuk golongan Yahudi saja. Agama untuk bangsa sebenarnya, untuk puak tertentu. Adapun Nabi kita ni tidak, untuk sekalian manusia. Dan di akhirat besok, walaupun kita kemudian, jangan kita tengok cerita segala-galanya habis di dunia ni saja. Segala kelebihan nak tengok dalam dunia ni saja. Jangan begitu. Sejarah kita ni panjang. Besok di akhirat nanti, di mahsyar nanti, siapa yang mula-mula masuk surga? Siapa yang duduk depan sekali? Yang Allah SWT terima? Umat Muhammad, Nabi Muhammad. Bendera siapa yang terpacak, yang dijulang? Bendera liwa'ul hamd, maqaman mahmuda. Nabi Muhammad, maqam mahmud, liwa' al-hamd. Dalam kitab dulu Ahmad, semuanya perkataan hamidah, hamd, terpuji, kepujian, bendera kepujian. Jadi itu yang masuk dulu, walaupun kita kemudian. Itu satu kelebihan. Itu kelebihan Nabi kita lah tu. Kelebihan Nabi kita. Ketika orang lain tak berani nak bercakap, masing-masing kata pergi cari orang lain. Tak berani nak bercakap. Macam mana kita ni lama ni duduk di padang mahsyar ni, sampai bila nak selesai? Pergi dekat Nabi tu, masing-masing kata, aku ada salah, aku bukan orangnya. Pergi cari. Akhir sekali pergi kat Nabi kita. Nabi kita saja yang berani, yang boleh bercakap. Dan Allah terima. Memang itu kehendak Allah. Kalau orang lain cakap, tak jadi apa juga. Kira-kiranya Allah SWT tahu dah. Itu di akhirat besok. Kalau dalam dunia ni, arsalnaka illa kafatan linnas. Ma arsalnaka, kami tidak utuskan kau melainkan untuk sekalian manusia. Itu kelebihan tu. Jangan kita nampak kelebihan dari segi boleh bercakap dengan binatang itu, binatang ini saja. Jangan itu. Ini inni Rasulullah ilaikum jami'a. Aku ni Rasul, utusan Allah kepada kamu semuanya, semua sekali. Itu satu kelebihan yang tidak ada diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Tidak ada diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Pada beberapa tempat di dalam Al-Quran, Allah menyatakan Nabi Ibrahim sebagai salah seorang rasulnya yang ditinggikan darjatnya melebihi orang-orang lain. Ini muka surat 278 Iman. 278. Pada beberapa tempat Allah sebut Nabi Ibrahim. Jadi yang disebut tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, itu inilah antara yang disebut dalam Al-Quran. Lihat dua ayat di bawah ini sebagai contoh. Baca. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Bermaksud, dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas, sedang dia berusaha mengerjakan kebaikan, dan dia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang tetap di atas dasar tauhid. Dan kerana itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayangannya. Surah An-Nisa ayat 125. Baca. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. Bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, suruhan dan larangan.
lalu dia menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga apalah jua kiranya dari keturunanku pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 124. Jadi ini tentang Nabi Ibrahim. Imamnya Nabi Ibrahim itu macam mana? Dia ada apa dia yang panggil rumah suci ya, rumah tempat ibadat tumpuan. Dua-dua tu yang ada sekarang ni dibina oleh Nabi Ibrahim. Dia yang dan Kaabah. Begitu juga apa nama ni, segala ibadat haji tu yang kita duduk amal tu Nabi Ibrahim lah. Melalui Nabi Ibrahim lah mula-mula Allah SWT berikan. Dan cuba tengok macam mana mula-mula dia tinggalkan anak dia dengan isteri dia tu, Hajar itu, di padang pasir yang tidak ada apa tu. Kemudian yang menjadi tumpuan seperti yang kita lihat hari ini, menjadi tumpuan ribuan jutaan orang. Nabi Ibrahim itu kelebihan dia lah tu. Kelebihan dia suruh dan apa ni, Allah SWT suruh dia suruh orang pergi buat haji. Dia suruh. Dia seruan dia tu lah. Kesan seruan dia tu lah orang-orang yang pergi haji, pergi buat umrah. Itu kelebihan dia. Itu kelebihan dia dalam Quran disebutkan. Kalau kita tengok hadis lagilah jelas. Lepas tu Nabi Daud juga merupakan salah seorang utusan Allah yang ditinggikan darjatnya melebihi orang-orang lain. Allah berfirman, baca. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Bermaksud, dan Tuhanmu wahai Muhammad lebih mengetahui akan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah melebihkan sebahagian nabi-nabi atas sebahagian yang lain. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Surah Al-Isra ayat ke-55. Itu kelebihan Nabi Daud. Sebelum ni pun kita dah tengok dah. Nabi Idris juga telah diangkat Allah ke darjat dan maqam yang tinggi melebihi orang-orang lain. Allah berfirman, baca. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Bermaksud, dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Idris. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar tutur katanya dan imannya dan seorang Nabi. Ayat 56. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ayat 57 surah Maryam. Jadi itulah. Dan kami berikan kepada Isa ibni Maryam beberapa mukjizat. Nampaknya kita setakat itulah dulu malam ni ya. Setakat itu. Ada juga ni kalau kita nak bagi setakat itu. InsyaAllah akan sambung lagi ayat ni. Tak habis lagi ayat ni, kita akan sambung minggu depan insyaAllah kalau tak ada apa-apa. Setakat itu dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Subhanallah.